Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, apa kabar murid-murid? Ya, lama sudah kita bercuti nih. Walaupun sekolah kita sudah pun bermula, tapi murid-murid masih belum boleh hadir ke sekolah lagi. Tapi walau bagaimanapun, pembelajaran mesti tetap diteruskan di rumah, ya, mesti tetap diteruskan di rumah. Jadi hari ini kita akan teruskan dengan pembelajaran kita yang lepas. Saya ingat cikgu pada pembelajaran yang lepas cikgu telah memberikan latihan-latihan ya yang berkaitan dengan peratus ya, yang berkaitan dengan peratus antaranya yaitu menukarkan peratus kepada pecahan ya, menukarkan peratus kepada pecahan ataupun menukarkan pecahan kepada peratus ya, masih ingat? Ataupun juga menghitung peratus kawasan berwarna ya daripada rajah yang ditunjukkan. Jadi mungkin cikgu akan kita akan ingat-ingat balik, kita akan imbas balik kembali pembelajaran kita yang lepas sebelum cikgu masuk kepada tajuk utama kita hari ini, yaitu penyelesaian masalah yang berkaitan dengan peratus ya, yang berkaitan dengan peratus. Baik, mari kita tengok ni, tengok cikgu punya misai ni. Cikgu garang hari ni ya. Okey, baik. Kita akan tengok. Kita imbas balik tajuk-tajuk kita yang lepas, yaitu menukarkan peratus kepada pecahan. Peratus ya, kita tukar kepada pecahan. Peratus, masih ingat, menukar peratus kepada pecahan ya, kepada pecahan. Sebagai contoh yang mudah yaitu 20%. Macam mana nak tukar kepada pecahan? Ingat, apabila 20 per dengan 100 bermaksud pecahannya ialah 20 per 100. Okey, sudah selesai? Belum lagi, sebab pecahan ini boleh dipermudahkan. Masih ingat macam mana nak permudahkan pecahan? Matikan sifar, tinggal 2 per 10. Jadi matikan lagi, 2 guna sifir 2. Ya, 2 kali 1, 2 kali 5, 10. Jadi pecahan yang tinggal ialah 1 per 5. Ini ialah pecahannya. Okey, masih ingat menukarkan peratus kepada pecahan. Ataupun contoh yang lain. Apa contoh yang lain? Kita ambil soalan lain lah, iaitu 75%. Tukarkan kepada pecahan. Okey, mula-mula sekali tuliskan pecahan per 100-nya, yaitu 75 per 100. Sudah selesai? Belum, sebab kita perlu permudahkan pecahan ini ya, perlu permudahkan pecahan ini. Macam mana nak permudahkan? Okey, 75 per 100 boleh guna sifir 5, tapi cikgu gunakan sifir yang besar terus supaya kita boleh kecilkan dengan cepat, yaitu guna sifir 25 ya. So guna sifir 25. 25 kali 4 100. 25 kali berapa? 25 kali 2 50. 25 kali 3 75. Okey, jadi pecahannya yang pecahan yang telah kita dapat ialah 3 per 4. Okey. Itu ialah menukarkan peratus kepada pecahan. Okey, baik. Jadi macam mana kalau kita nak ini? Sebaliknya, iaitu menukarkan pecahan kepada peratus. Ini terbalik pula. Tadi daripada peratus kepada pecahan. Sekarang kita nak tukarkan daripada pecahan, okey, pecahan kepada peratus ya, pecahan kepada peratus. Okey, jadi ini ialah terbaliklah. Yang tadi daripada peratus kepada pecahan, sekarang daripada pecahan kepada peratus. Okey, mari kita tengok. Iaitu sebagai contohnya 1 per 5. 1 per 5. Macam mana nak tukar kepada peratus? Kita kena darab dengan
100. Kenapa darab dengan 100? Sebab dalam peratus biasanya sebutannya ialah 100. Apabila nak tukar kepada peratus, kita mesti darab dengan 100 peratus, ya. 100 peratus. Barulah kita dapat nilai peratusnya. Oke, kita darab gunakan sifir 5, ya. 5 kali 1, 5 kali 20 dan sama dengan 100. Jadi 20 kali dengan 1, 20 kali dengan 1 ialah 20. Jadi peratusnya ialah 20 peratus. Okey. Baik, kita cuba pecahan yang lain. Sebagai contohnya, pecahan yang senang-senang lah. Tak payah susah-susah supaya kamu dapat fahamlah, ya. Sebagai contohnya ialah pecahan 3/10. Okey, soalan ni cikgu ambil dari buku teks juga ni, ya. Boleh rujuk di muka surat 108. Okey, 3/10. Bagaimana kita nak tukarkan pecahan 3/10 kepada peratus, ya. Okey, mari kita tengok. Mula-mula sekali kita kena darab dengan berapa? Darab dengan 100. Okey. Kenapa darab dengan 100? Sebab 100 peratus, ya. Jadi kita matikan dulu penyebut 10 dan 100 menggunakan sifir 10 lah, ya. Senang saja nih. 10 kali 1 10, 10 kali 10 100. Jadi tinggal 10 darab dengan 3, ataupun 3 darab 10 sama dengan 30 peratus. Ini ialah bagaimana cara kita nak menukarkan daripada pecahan kepada peratus. Baik. Bagaimana pula kalau menghitung peratus kawasan yang berwarna? Ini pun soalan ada keluar juga, ya, dalam peratus. Tidak semestinya dalam bentuk wang ringgit, dalam bentuk keluasan atau dalam bentuk bilangan orang ataupun sebagainya. Tapi boleh jadi kita juga kena kira peratus yang melibatkan kawasan, ya, yang melibatkan kawasan. Mari kita tengok di sini. Sebagai contohnya diberikan ada 5 bulatan sini. 1 2 3 4 5. Okey, tiba-tiba satu bahagian berwarna. Jadi dia kata hitungkan peratus kawasan berwarna daripada seluruh rajah, ya. Peratus kawasan berwarna. Okey, mula-mula sekali kena tukarkan raja itu kepada bentuk pecahan lah, ya. Apa pecahannya? Siapa masih ingat? Pecahan itu ada 5 bulatan, satu kawasan melorek. Jadi pecahannya ialah kita tulis sebagai 1/5, ya. Tapi belum selesai sebab dia nak tukarkan kepada peratus. Jadi kita kena darab dengan 100 peratus. Darablah dengan 100, ya. Darab dengan 100. Permudahkan pecahan ini, ya, menggunakan sifir 5, ya, penyebut 5, ya. Ini kita selesaikan dulu. 5 kali 1 5, 5 kali 20 100. Okey. 20 kali 1 ni atas lagi sama dengan 20 lah. So jawapannya ialah 20 peratus. Jadi peratus kawasan berwarna bagi raja yang ditunjukkan ialah 20 peratus. Jadi begitu caranya murid-murid. Kita nak begitu caranya kita nak menyelesaikan masalah yang berkaitan peratus lah, ya. Jadi cikgu nak kamu gunakan buku teks. Okey, gunakan buku teks dan juga hari ini kita nak menyelesaikan masalah, ya, berkaitan dengan peratus. Jadi cikgu nak kamu gunakan buku teks muka surat 113. Muka surat 113. Sudah buka? Muka surat 113 buku teks sebab kita nak menyelesaikan masalah harian. Okey, sebelum itu kita baca dahulu. Ada 2 soalan di sini yang kita akan cuba selesaikan. Yang pertama, ya, A.
Amin mempunyai 480 ringgit ya. Dia ada 480 ringgit. So dia membelanjakan 75% daripada uang itu dan bakinya disimpan di dalam tabung. Ini belum lagi soalan. Ini baru pernyataan lah. Soalannya ada di bawah. Nombor 1. Berapakah uang yang dibelanjakan oleh Amin? Berapakah uang yang dibelanjakan oleh Amin? Nomor 2. Kira baki uang simpanannya ya. Jadi ada dua soalan di sini yang kita perlu selesaikan ya, yang perlu kita selesaikan. Jadi mari kita tengok dahulu. Berbalik kepada soalan tadi, yang pertama sekali kamu kena tulislah ya, Amin ada berapa ringgit? 480 ringgit. Dia belanjakan berapa? 75%. Okey. Belanja 75%. Soalannya apa? Yang pertama soalannya, berapa uang yang dibelanja? Berapa uang yang dibelanja? Okey. Untuk soalan ini kita perlu darabkan 75 daripada 480 ya. Ayat matematiknya begini. 75% daripada 480. Okey, 75% daripada 480. Boleh selesai sudah? Boleh. Jadi kita gunakan pertama sekali kita kena tukarkan ya, tukarkan 75% ini kepada pecahan per 100 ya. Okey, 75 tengok sini per 100 darab, daripada tu ialah darab ya. Daripada tu ialah darab. Darab 480 ringgit. Okey. Jadi kita kena permudah atau kita kena matikan pecahan ini dengan menggunakan kita kena permudahkan pecahan ini dengan kaedah matikan sifar ya, dengan menggunakan sifir yang setara dan sebagainya ya. Mari kita tengok sini. Kita matikan yang di bawah dulu. Yang senang-senang. Sifar matikan. Okey. Okey. Matikan sifar. Okey, mana lagi yang senang? 75 dan nanti salah. Yang paling senang sekali kita nak matikan ialah kita matikan dahulu 75 dan 100 nih ya, menggunakan sifir 25. Senang kan? Sifir 25. 25 kali 4 100. 25 kali 3 25 kali 3 sama dengan 75. Jadi tinggal 3/4. So 3/4 matikan sifir ini menggunakan sifir 4. 4 kali 1 4 kali 2 4 kali 1 4. 4 kali 2 8. Tinggal 120. Okey, kemudian kita darab yang di atas lah. Darab yang di atas 0 6. Inilah yang dibelanjakan oleh si Amin ini 360 ya. Okey. Cikgu ulang lagi sekali ya. Cikgu ulang, nanti kamu keliru pula. Iaitu 480 ringgit. Nanti salah. Yalah, 480 ringgit daripada 75%. Tukarkan kepada pecahan per 100. Okey, matikan sifir. Pemudahkan pecahan dulu ini. Guna sifir 25. 25 kali 4 25 kali 4 sama dengan 100. 25 kali 3 sama dengan 75. Sekarang pecahan yang atas ni dengan yang bawah pula. Okey, 4 kali 1 4. 4 kali 120 ya, sama dengan 480. Tinggal yang di atas. Darab yang di atas. Ya, sebab ini sudah per 1, ini sudah selesai nih ya. Tinggal atas lagi. 120 kali 3 sama dengan okey
360. Jadi yang dibelanjakan oleh Amin ialah RM 360. Inilah yang dibelanjakan oleh Amin. Oke, selesai soalan nomor 1 ya. Jadi soalan nomor 2-nya apa? Kira baki wang simpanannya. Kira baki wang simpanan. Baik, kita sudah dapat nilainya 360. Jadi kita hanya perlu tolak dengan wang yang asal lah, yaitu 480. 480. Ini wang yang asal 480. Dia belanja tadi berapa? 360 kan? So kita nak cari baki nih, sebab dia nak kira kira baki wang simpanannya. So tolak 0 tolak 0, 8 tolak 6 2, 4 tolak 3 1. So Rp120. Ini ialah baki simpanannya. Selesai ya. Sebenarnya ada, cikgu nak kongsikan, sebenarnya ada satu cara yang mudah untuk kita selesaikan masalah yang berkaitan dengan peratus ini ya, yaitu dengan menggunakan rajah lah, menggunakan rajah. Rajah macam mana? Mari kita tengok sini. Kita lukis besar-besar begini. Ni ya. Okey. Jadi biasanya kita akan pecahkan kepada bentuk gambar lah. Yang besar ni ialah 75%. Ini yang belanja. Yang kecil ni bakinya berapa? Jumlah semua ni ialah 100% ya. Jadi bakinya ialah 25%. Kan? 75 campur dengan 25 sama dengan 100%. Ini yang disimpan. Okey, bila kita buat begini, kita dapat mengira dengan cepatlah. Berapa dia belanja, berapa dia simpan. Okey. Macam tadi kita sudah kira tadi kan, 75% ni sama dengan RM360 kan. Sekarang selain daripada menolak 480 tolak 360, kita juga boleh terus kira menggunakan kaedah pecahan ya, iaitu 25/100 darab dengan 480. Okey, matikan ni sipir ni. 25 kali 1, 25 kali 4, 4 kali 1, 120. Jadi bakinya ialah, yang disimpan ialah 120. Menggunakan kaedah apa? Menggunakan kaedah gambar rajah ya, menggunakan gambar rajah. Kena lukislah. Lukis, bayangkan dalam kepala, dia belanja 75%. Mesti ada baki, mananya bakinya selebihnya itu ialah 25%. Sebab jumlah keseluruhan ialah 100%. Okey, boleh setakat ini. Okey, baik. Jadi cikgu nak teruskan dengan soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Apa soalan yang kedua? Mari kita tengok tadi soalan yang kedua. Sekejap ya. Soalan yang kedua apa dia? Jadual di sebelah menunjukkan peratus guli merah dan biru di dalam kotak. Okey. Tengok tu jadual di sebelah. Merah 20%, biru 15%. Hijau tidak tahu nilainya berapa ya. Jadi jumlah bilangan guli, tapi dia beri jumlah bilangan guli di dalam kotak itu ialah 60 biji. Berapakah bilangan guli hijau? Macam cikgu cakap tadi, kita boleh selesaikan pecahan ini dengan menggunakan rajah lah ya, dengan menggunakan rajah. Jadi kalau begini kita sudah boleh
selesaikan dengan mudah lah, dengan menggunakan rajah, ya. Macam mana? Mari kita tengok. Tengok ya, cikgu lukis. Dia sudah siap lukis lagi. Macam tu. Okey. 20% ialah gulik warna merah. Kemudian 15%, kecil sikit. 15% ialah gulik warna biru. Sekarang yang kita tidak tahu ialah ni, iaitu gulik berwarna hijau. Ini berkaitan dengan hijau. Jumlah kesemuanya ni dia bilang berapa? 60 biji. Okey. Masih ingat jumlah kesemua itu ialah 100%. Jadi kita kena cari apakah peratus gulik warna hijau. Apakah peratus gulik warna hijau. Jadi kita buat apa? Kita hanya perlu tolak dahulu, ya, untuk cari peratus gulik warna hijau. Jadi 100%. Sekejap. 100% tolak 20 campur 15, 35. So bakinya berapa? 10. 5, 9 tolak 3 ialah 6. 6 betulkah? 6, 7, 8, 9. Betul lah. Jadi peratus gulik warna hijau ialah 65%. Sudah dapat selesai? Belum selesai lagi sebab kita perlu tukarkan peratus itu kepada nombor. Sebab dia mau apa? Dia mau bilangan gulik warna hijau. Jadi kita perlulah mendarab dahulu, ya. Darab, tengok sini ya. 65/100 daripada darab 60 biji. Okey. Jadi kita matikan dahulu sipir ini menggunakan apa? Banyak cara lah untuk kita matikan. Yang paling senang kita guna sipir 2 dulu. Tapi banyak kali kira. Kalau dia boleh sipir 5, kita guna sipir 5 lah. Kalau kita tengok pecahan ini, kita cuba selesaikan dengan menggunakan sipir 5 dulu, ya. 5 kali 65% ni dulu kita permudahkan, ya. 5 kali 5 13 20. 5 kali 3 13 65. 5 kali 20 sama dengan 100. Lepas itu kita permudahkan pecahan sebelah pula. Ini mati ni. 20 kali 1 20 kali berapa ni? 3. 20 kali 3 sama dengan 60. Jadi tinggal yang di atas. 13 kali 3. 3 kali 3 9. 3 kali 1 3. Kita sudah dapat pecahan gulik berwarna bukan pecahan, bilangan gulik berwarna hijau, iaitu berapa jumlahnya? Iaitu 39 biji, ya. Jadi boleh murid-murid kita selesaikan masalah harian yang berkaitan dengan pecahan. Kita perlu kreatif untuk menyelesaikan masalah ini, sama ada dengan menggunakan rajah. Kena gambarkanlah di dalam kepala kita ni. Kalau begini, bakinya mesti begini, ya. Biasanya di dalam otak kita tu kita buat dalam bentuk bulat, ya, bulat yang besar. Jumlah bulatan yang besar ialah 100%. Kalau 25%, bulatannya kecil begini. Mesti bakinya itu 75% yang besar. Begitu. Jadi biasanya kita terus darab saja, ya, tak payah mau tolak-tolak lagi lah, ya. Okey. Baik, cikgu telah selesai. Cikgu telah selesai memberi penjelasan tentang bagaimana kita nak menyelesaikan masalah harian ini menggunakan dua soalan tadilah daripada buku teks muka surat 113. Okey. Kita nak teruskan dengan latihan yang mudah saja. Teruskan dengan muka surat 114, ya, 114.
Ini untuk soalan ini, cikgu nak bantu kamu lah. Kita selesaikan beberapa soalan lah, ya. Kita selesaikan beberapa soalan. Mari kita tengok uji minda. Ya, uji minda muka surat 114, ya, 114. Okey, kita nak selesaikan soalan yang mana dulu? Cikgu bantu dulu ya. Kita selesaikan nomor 1 dulu. Nomor 1 senang saja nih. Tukarkan peratus kepada pecahan. Hanya perlu masih ingat? Tukarkan peratus kepada pecahan. Okey, senang saja nih. Okey, nomor 1 1A. 1A. Kita tulis dulu di papan cikgu ni. 9%. B 75%. Nombor 2. Tukarkan pecahan kepada peratus. 2 lah kita selesaikan ya. 7/10. 23/25. Okey. Mari kita tengok pada cikgu punya papan tulis. Okey. Nombor 1A. Tukarkan kepada pecahan. Senang saja nih. 9/100. Itulah dia, ya. Boleh permudahkan. Tak boleh sudah. Kalau guna sipir 3, kita boleh permudahkan 9, 100 tak boleh. Kalau guna sipir 2 contohnya, 100 kita boleh bahagi dengan 2, 9 tak boleh. Jadi pecahannya ialah 9/100. Okey, 75/100. Macam mana nak permudahkan pecahan ini? Senang saja. Cikgu terus ambil sipir yang besar. Kalau 75 ni kita boleh permudahkan dengan sipir 25, ya. 25 kali 3, 25 kali 4. 3/4 lah. Itulah pecahannya, ya. Kalau nak guna sipir 5 pun boleh juga, tapi 2-3 kali lah kerja, ya. 75/100. Cikgu gunakan sipir 5, ya, contohnya 5 kali 1, 5 kali 5, 15, 5 kali. Belum selesai, boleh kecil lagi, guna sipir 5 lagi. 5 kali 3, 15, 5 kali 4. Sama juga kan jawapannya, 3/4. Tapi 2 kali kita permudahkan. Jadi kita boleh gunakan satu sipir yang besar, tapi boleh bahagi dua-dualah di atas pengangka dan dia punya penyebut. Okey, B. Mari kita tengok B. Tengok B 7/10. Tukarkan kepada per 100. Hanya darab dengan 100%. Matikan sipar. Tinggal 7 darab 10. 7 darab 10 ialah 70. Mesti tulis simbol peratus. Bermaksud kita sudah tukar kepada peratus. Yang kedua, 23/25. Ini macam mana? 23/25 kah? 23/25. Okey, baik. Darab dengan 100, ya, peratus. Okey. 23 dan 25 boleh permudahkan? Tak boleh sebab tak ada sipir yang sama atas bawah, kita boleh selesaikan, ya. Jadi kita boleh permudahkan 25 dan 100 saja. Matikan sipir 25 dengan 100, ya. 25 kali 1, 25. 25 kali 4 sama dengan 100. Jadi tinggal darab atas saja. Ni darab. Cikgu pakai pen warna-warni lah. Manakannya? 4 kali 3, 12 naik 1. 4 kali 2, 8, 92. Wah, besar peratusnya. 92%. Senang ke susah? Senang saja ini. Kacang saja, ya. Jadi yang latihan lain tu kamu kena buat sendirilah. Cikgu tak boleh nak tunjuk semualah, ya. Okey. Cikgu bantu soalan yang seterusnya. Kita tengok A lah, ya. Kita tengok A. Macam mana itu? Hitung peratus bagian warna merah daripada seluruh raja. Kita ambil A tu, ya. 3A.
Senang saja nih buat bulatan. Berapa bagian? 1, 2, 3, 8. 8. 8. 1. Oke. Baik. Dia kata berapa bagian berlorek? 1, 2 bagian berlorek. Oke, mari kita tengok di papan tulis cikgu ini. Dia suruh cari peratus. Mula-mula sekali kita kena tahu dulu pecahan bagi rajah ini. Pecahannya ialah berapa itu? 2 per 8 ya. 2 per 8. Pecahannya 2 per 8. Tukarkan kepada peratus. Kita darablah dengan 100 peratus. Ya. Oke. Matikan dulu sipir ini. Kita pemudahkan dulu 2 per 8. 2 kali 1, 2 kali 4. Kemudian kita matikan pula 4 dan 100. 4 kali 1, 4 kali 2, 25. Jadi jawabannya tinggal 25 lah. 25 peratus. Oke. Baik. Jadi itu saja untuk hari ini. Oke, tugasan yang cikgu nak kamu teruskan ialah menyelesaikan semua latihan itulah, nombor 1 sampai nombor 5. Tuliskan di dalam buku tulis. Kemudian gambar dan tunjukkan kepada cikgu bahawa kamu telah menyelesaikan kerja itu. Dan pastikan langkah pengiraan tu tidak ada ditunjukkan dengan jelas ya. Ada setengah murid ni dia hanya tulis begitu saja terus dapat jawapan. Cikgu pun tak tahu dari mana dia dapat jawapan. Sama ada mungkin dia kira guna kalkulator kah ataupun sebagainya. Tetapi sebaik-baiknya kamu kena conteng macam biasa kita buat ya, kena tunjukkan pengiraan menggunakan pensel dan sebagainya. Barulah cikgu tahu yang itu adalah hasil kerja kamu lah ya. Jadi latihan untuk kali ini ialah muka surat 114. Oke. Itu saja rasanya untuk hari ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.